Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mula dengan surah Al-Fatihah dan muka surat Quran 384. Al-Quran muka surat 384. Muka surat 384. Kita mula daripada pertengahan muka tersebut, daripada ayat 82. Hari itu kita dah baca daripada awal muka, tapi tafsir kita tak sempat nak habis satu muka tu. Kita mula daripada pertengahannya, ayat 82. Sekali lagi saya ulang, muka surat 384. Muka surat 384 ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi jurana wa ahsin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana quburana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya wahid ya ahad ya jawad infahna minka bi nafahati khairin fi kulli lahzatin bada'a adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata 'arshihi kalimatihi. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعاء إلى الهدى ودعاء على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثواب مغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عنده ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورفع درجة في الجنة على هدينا وكلنا صالح شامل خيرات الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون
hatta idza ja'u qala akadzabtum biayati walam tuhitu biha ilma ammadza kuntum ta'malun wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه tebal lagi alam yarau ra tu tebal ya raw ra beriata kena bunyi raw jangan ra tapi bila jumpa waw jadi ya raw salah tu alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. Dan bila sampai masa berlakunya ketetapan Allah Ta'ala ke atas manusia, iaitu berlakunya hari kiamat. Maksudnya sampai ayat daripada ayat 82 tu. Dan apabila sampai masa berlakunya hukuman ke atas manusia dan setibanya waktu dekat dengan kiamat,
akhrajna lahum dabbah, kami akan keluarkan kepada manusia dabbatan, sejenis binatang. Dabbah dalam bahasa Arab secara umumnya adalah semua benda yang jalan, dia melekat di atas bumi, termasuk manusia. Binatang, manusia yang tak terbang lah, bukan jenis terbang, itu dipanggil dabbah. Yang bukan dalam air dan yang bukan terbang. Kalau burung dia tak panggil dabbah, ikan tak panggil dabbah. Binatang, semua jenis binatang yang berjalan, kakinya melekat di atas bumi, termasuk manusia, dabbah. Itu makna secara umum. Adapun khusus dabbatan minal ard di sini, sejenis binatang yang keluar dari muka bumi, Allah keluarkan. Maksudnya dia bukan daripada proses kelahiran. Dia bukan daripada keturunan harimau ke, singa ke, gajah ke, manusia ke, bukan. Walaupun ada tafsir menyebut mungkin daripada manusia, sebab sifatnya dia boleh berkata-kata, dia boleh bercakap. Kata Rasulullah SAW, tanda kiamat besar, dan bila sampai 3 benda, maka Allah tak terima lagi dah iman seseorang, kecuali yang beriman sebelum. Kalau sebelum tu dia tak Islam, tengok tanda 3 ni, baru nak masuk Islam, tak terima Islam dia. Baru nak bertaubat, dia dah Islam tapi dia jahat dengan maksiatnya, tengok tanda ni, baru nak bertaubat, baru nak insaf, tak terima taubatnya lagi dah tutup dah pintu tersebut. 3 benda. Apa dia 3 benda tersebut? Iaitu yang pertamanya dabbah minal ard, binatang yang keluar daripada bumi. Dia keluar daripada bumi, kan? Dia bukan daripada keturunan dilahirkan dan sebagainya, tidak, atau bertelur ke, tidak. Tanda yang kedua, matahari yang keluar daripada arah barat, kan? Sekarang daripada timur, nanti arah barat. Dan yang tiga, yang ketiganya Dajjal. Bila datangnya Dajjal, maka dah. Dajjal ni tuan-tuan, ulama-ulama kita telah pun, khususnya Habib Omar sendiri dan para ulama lain telah memberi inzar, dah banyak memberi peringatan, amaran-amaran, supaya kita dah kena mula bersedia dah nak menghadapi Dajjal. Seolah suasana tu dah dekat sangat. Umpamanya memang kita tak mampu nak jangka tahun 2020 ke, tahun 2030 ke, tak boleh jangka, tapi nampak tanda-tanda tu dah semakin dekat sangat. Antaranya Dajjal, tuan-tuan. Mana dulu antara 3 benda ni? Dajjal, matahari naik daripada barat, dan juga binatang keluar bumi. 3 benda ni khilaf ulama, tapi kebanyakannya kata mula daripada Dajjal. Lepas itu dabbah, binatang yang keluar daripada bumi, barulah matahari. Ada yang kata Dajjal, matahari, binatang. Jadi susunannya tak pasti, tak dapat dipastikan mana dulu, walaupun aqwal ulama, pendapat ulama yang berbeza-beza. Tapi kalau ikut rentetan sirah hadis-hadis pada pengamatan saya lah, walaupun ada ulama yang menyebut yang daripada yang lain, nampak saya lebih tertarik dengan susunan yang mulanya Dajjal, lepas itu barulah dabbah, dan juga matahari naik daripada barat. Dajjal ni tuan-tuan, dia telah bagi tanda, 3 tanda besar yang boleh kita amati sekarang ni. Benda tu dah dekat sangat. 3 tanda besar. Kisah dalam hadis yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni sahabat Nabi, tapi dia asalnya orang Nasara, orang Kristian, masuk Islam lah. Dulunya dia rajin mengembara. Naik kapal laut ni, pergi negara sana negara sini, pelayar. Tiba-tiba dia cerita, satu ketika dia cerita pada Nabi SAW, dan Nabi mengakui apa yang dia cerita tu adalah ada dalam ilmu Nabi. Nabi dah cerita pun hal tu, dan dia cerita benda yang dia tak pernah dengar daripada Nabi. Dia cerita benda yang sama. Nabi memanglah ada wahyu, ada maklumat hadis yang Nabi pun dah cerita pada para sahabat benda tersebut, tapi Tamim Ad-Dari tak tahu lagi cerita tu, pengalaman dia sendiri. Satu ketika dia berlayar dan pecah perahu dia.
Pecah perahunya, maka dia pun naiklah ke satu pulau. Maka ketika itu dia nampak satu jenis binatang yang luar biasa. Sebagian ulama mengatakan binatang tu adalah binatang yang Allah sebut dalam ni. Binatang tu dia pelik sangat, sehingga dia bulu dia banyak, menutup muka dia dan belakangnya sama aja, tak tahu mana depan mana belakang. Nampak bulu banyak tebal sangat, sampai tak tahu mana depan mana belakang. Maka Tamim-Dari terkejut dengar tu, dia kata ini syaitan ke apa? Maka ditanya bahawa, dia kata aku adalah Jassasah. Binatang tu boleh cakap. Dia sebut aku adalah Jassasah, nama aku. Maka engkau tak payah tanya aku asal usul dari mana. Engkau pergi cepat dalam gua sana, ada seorang lelaki yang sedang menunggu kedatangan kamu untuk dapatkan berita-berita daripada kamu. Jadi kata ulama, binatang yang Allah sebut keluar boleh cakap ni, binatang tu Jassasah nama dia. Tapi itu aqwal yang dhaif, qaul yang dhaif. Tapi ada ala kulli halnya, Allah Taala sebut binatang tu akan keluar daripada perut bumi, maksudnya tak ada lagi. Jadi yang Jassasah tadi bukan. Maka dialog tu panjang kalau kita nak cerita detail hadis tersebut. Antaranya Dajjal tanya empat tanda, bukan 3, 4. Yang pertama dia tanya macam mana tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah ni tasik yang airnya tawar, air yang berada di kawasan Palestin yang dikuasai Israel sekarang lah, menjadi sumber air untuk kebun-kebun, tanaman-tanaman. Dia tanya macam mana airnya. Maka Tamim-Dari kata, oh airnya masih banyak. Dajjal kata, satu hari nanti dia akan kering. Waktu tu Dajjal kena rantai, tuan-tuan. Dipenjarakan bila? Semenjak daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW, malaikat tangkap dia, penjarakan dia, sembunyi dalam gua tu. Tu penjara dia. Ni bukan cerita filem, tuan-tuan. Bukan cerita filem. Ni cerita hadis Nabi SAW. Maka Dajjal tanya lagi yang kedua, dia kata nanti dia akan surut. Ini menjadi petanda, kata Dr. Ali Jum'ah, bekas mufti Mesir. Baru ni dia keluar kenyataan, dia kata orang Israel sedang memantaukan paras air dalam Tasik Tabariyah. Dia kata memang surut pun. Dulu tandanya tinggi, sekarang dah ke bawah dah. Dan pada jangkaan puak Israel, dia kata kalau beginilah susunan dia punya surutan air menyurut tu, kurang tu, dijangka air ni akan kering pada tahun 2022. Itu jangkaan Israel. Dia kata air tu akan surut. Pada ilmu agama pula, kalau surut tanda Dajjal nak datang. Dajjal kata air tu akan surut. Dia boleh jangka dah dia punya masa dia akan jadi Dajjal. Masa tu dia belum jadi Dajjal kan, dia adalah rupa manusia biasa. Dia rupa manusia. Bila dah sampai masa tanda nanti, dah cukup tanda semua, masa dia muncul, baru dia sebagai Dajjal. Tanda matanya buta sebelah dan sebagainya. Rasulullah kata mata kanannya kecut masuk ke dalam macam kismis yang kecut, mata belah kirinya terbonjol keluar, kan? Dan di dahinya tulis kafara, kafir. Orang mukmin, orang Islam semua nampak tulisan kafara di dahi, walaupun orang tu tak reti, tak pandai baca bahasa Arab, tak tahu huruf alif bata, tapi dia boleh baca, oh ada kafir kat dahi dia tu. Adapun orang yang tak beriman orang yang tak beriman pada Allah Taala, dia tak akan nampak tulisan tu. Jadi tanda-tanda tu muncul bila? Sampai masa dia mengaku jadi Tuhan. Jadi cerita Tamim-Dari dalam gua tadi tu belum Dajjal lagi, dia adalah rupa manusia biasa. Cuma dia boleh jangka, oh tasik tu akan surut, dia akan muncul sebagai Dajjal. Tanda yang kedua dia tanya, macam mana Ain Zughar? Ain Zughar ni telaga lah, pergi namanya Zughar. Juga dalam kawasan Palestin, semua tiga-tiga benda ni dalam kawasan Palestin. Ain Zughar. Dia kata satu hari nanti air akan kurang. Dia kata masih ke orang ambil air itu untuk minum-minum? Dia kata, Tamim-Dari kata ya, masih dimanfaatkan untuk minum. Dia kata satu hari nanti akan kering. Itu juga tanda. Yang ketiga, kebun Bisan, kebun kurma Bisan nama dia, kan? Itu juga dia tanda macam mana buah-buahnya masih subur, tanahnya masih subur, buahnya masih banyak. Tamim-Dari kata masih subur, masih banyak. Dia kata satu hari nanti akan mati pokok, tak ada hasil lagi dah, tanahnya tak akan subur lagi. Itu tiga benda tu sebagai petanda masa munculnya Dajjal, kata ulama. Tanda yang keempat saya tadi, empat soalan kepada Tamim-Dari.
Dajjal ditanya, macam mana pula Nabi orang Arab? Kamu kenal Nabi orang Arab? Nabi Muhammad lah maksud dia. Kenal. Dia di mana sekarang? Dajjal tanya. Waktu dialog dengan Tawidari, dia kata, oh kami dah dengar dia dah keluar daripada Mekah, dah sampai ke Yathrib. Yathrib nama Madinah. Dah sampai Madinah dah. Oh, dia kata dah sampai Madinah. Macam mana orang tempatan Mekah suka dengan dia atau benci dengan dia? Ini dia nak confirm. Betul kata Tawidari kata tu adalah orang yang dia tanya. Takut dia tanya orang lain, Tawidari jawab orang lain. Dia tanya. Dia kata memang dia dulunya dipercayai oleh orang tempatan. Orang yakin dengan dia, percaya dengan dia. Semua orang sayang dengan dia, beri amanah dan sebagainya. Tapi bila dia bawa agama baru, semua orang benci dengan dia. Ramai penduduk tempatan benci dengan dia, kecuali pengikut dia hanya beberapa kerat saja di kalangan orang-orang orang-orang lemah dan sebagainya. Baru dia yakin apa yang Tawidari cerita tu adalah Nabi yang dia nak tanya, Nabi Muhammad ni. Dia dah sampai Madinah, berarti penjaranya Dajjal ni tak lama pun, hanya beberapa tahun lagi dia akan dibebaskan. Dan sekarang dia bebas, kata ulama, sekarang ni dia bebas. Dia tempat sembunyi dia tak ada siapa tahu. Dan dia hidup seperti manusia biasa. Macam manusia, walaupun umur dia dah beribu-ribu tahun. Dia dilahirkan daripada zaman Nabi Sulaiman AS. Jadi umurnya dah lebih 6,000 tahun. Tapi dia tetap wajah muda, orang kuat dan sebagainya. Tak pelik tuan-tuan. Kerana ada orang lain yang Allah panjangkan umur, tak mati-mati. Nabi Isa, dia naik ke langit, mati dah tuan. Siapa di kalangan kita, kalau kita kata dia mati, berarti rosak akidah kita. Dia tak mati. Nabi Isa diangkat ke langit, dia akan turun nanti sebagai manusia muda. Umur ni macam waktu dia diangkat, umur 33 tahun, dia turun juga pada umur 33 tahun. Di tempat mana? Rasulullah sebut di Manaratul Baydha. Turunnya di situ dengan tanda pakaiannya kekuning-kuningan, airnya menitik, macam-macam tanda Nabi Isa, dan badannya wangi. Tapi wangi pada orang beriman. Orang tak beriman akan benci dengan bau Nabi Isa, dan mereka akan lari, dan ada yang mati dengan bau Nabi Isa tersebut. Jadi akhirnya Nabi Isa akan bertemu dan membunuh Dajjal. Itu cerita Dajjal. Dapah pula dia akan keluar daripada perut bumi. Dari mana tempat dia keluar? Rasulullah dah bagi tahu. Keluarnya daripada wa yadkhulu dhikra al-qaryah, yakni Makkah, thumma bainama an-nasu fi a'zamil masajid, ketika orang penuh dalam Masjidil Haram. Orang penuh dalam Masjidil Haram. Lam ila targhabu baina rukun wal maqam. Ketika tersebut keluarlah binatang tu. Dalam riwayat lain menyebut secara khusus, secara spesifik, keluarnya daripada Bukit Safa. Safa Marwah tu kita dah ulang alik sa'i daripada Bukit Safa tu. Pernah dulu disebut, tapi taklah dihebohkan. Pernah disebut kata Bukit Marwah, Bukit Safa tu dah mula ada ruang yang merekah, renggang macam tu, tapi ditampal oleh kerajaan Saudi. Tampal balik, batu-batu dia tu dah mula merekah. Dikatakan keluarnya daripada situ, dan dia keluar binatang tersebut, manusia semua lari lentang pegang. Pada tempat yang dia lalu, binatang ni dia boleh cakap. Dia bercakap apa dalam Quran ni? Allah Ta'ala sebut, kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi yang akan menyatakan kepada mereka. Binatang tu cakap, kempen pada orang pula bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat keterangan dan pengajaran kami. Jadi dia menyebut bahawa orang ketika tu tak, waktu dia keluar tu orang, ketika orang tak beriman lagi pada Al-Quran, sikit sangat. Malah yang dikatakan orang berada di maqam di Masjidil Haram tu bukan kerana beribadah pada Masjidil Haram, tetapi dengan perbuatan-perbuatan yang tak selayaknya. Maka ketika tu dikatakan ada satu lagi peristiwa, diruntuhkan Kaabah pada ketika tu, sama ada sebelum binatang ni keluar ataupun selepas binatang ni keluar, iaitu orang daripada Habasyah yang kakinya kecil, kata Nabi SAW, dan rambutnya kerinting kecil. Mereka akan runtuhkan Kaabah. Ketika mana waktu tu? Waktu tu orang datang Kaabah bukan lagi menghormati Kaabah, orang tak sembahyang lagi, tak ibadah ni, orang jauh daripada ibadah waktu tu. Maka binatang ni keluar, masih ada kelompok yang beriman tapi sedikit. Maka ketika tu
dia lalu di mana tempat sehingga terzahir. Zahir apa? Antara orang beriman dengan orang yang tak beriman. Dia lalu di kawasan rumah sehingga dalam rumah tu nampak, oh si abang ni beriman, yang ni tak beriman. Yang tak beriman wajah hitam, yang beriman wajah putih. Ketika dia lalu, bukan putih kulit ni tak, tapi cahayanya lain. Jadi ala kulli panjanglah ceritanya. Ala kulli ni tak dapat nak dipastikan bilanya berlaku, tapi semua itu adalah tanda kiamat yang sangat dekat. Dabbatan minal ard tukallimu anna an-nasa kan bi ayatina la yuqinun. Dia berkata-kata pada manusia, mereka tak yakin lagi pada Al-Quran. Wa yawma yahsyuruhum min kulli ummatin fawjan mimman yukadzdzibu bi ayatina fahum yuz'un. Dan ingatlah hari kami himpunkan dari tiap-tiap umat sekumpulan besar orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan mereka masing-masing. Allah atur macam mana? Yang tak beriman satu tempat, yang beriman satu tempat, dan mereka tak akan boleh bercampur. Semuanya bergantung kepada amalan di dunia dahulu. Malah orang munafikin yang di dunia ni dia berlakon-lakon keimanan, kononnya macam beriman, tapi dalamannya tak beriman. Maka dia mungkin berkawan dengan orang beriman, tapi dia sebenarnya tak beriman. Munafik, dia mungkin nampak macam orang yang taat kepada Allah Ta'ala, tapi sebenarnya dia ingkar kepada Allah. Maka di akhirat nanti dia dikelompokkan bersama dengan orang kafir. Seperti Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah kelompokkan sekali, grupkan sekali orang munafik dengan orang kafir sama aja. Maka orang munafik ni nampak, tu kawan aku dulu, pernah berkenalan dengan dia, pernah berduduk bersama dengan dia, pernah gini dan begitu. Dia nak pergi tompang cahaya orang beriman. Dia dalam keadaan gelap dan penuh siksaan dengan peluhnya, dengan darahnya dan sebagainya. Dia nak minta tolong beriman, malaikat pukul dia jauh-jauh. Kamu tak boleh masuk sini, ini orang untuk orang beriman. Jadi Allah susunlah orang beriman dan sebagainya. Okey, dalam sebuah hadis Nabi sebut akhir zaman nanti ada kelompok yang akan datang meruntuhkan Kaabah, tapi Allah tenggelamkan mereka dalam perut bumi. Semua, Sayyidatina Aisyah kata, semua duduk tempat tu semua mati. Rasulullah kata semua sekali. Iaitu kisah ni sebelum daripada Dajjal lagi. Yang saya kata, yang runtuh pukul Kaabah tadi, yang kaki kecil, rambut kerinting, itu peristiwa selepas. Sebelum ni ada usaha-usaha untuk meruntuhkan Kaabah, tapi Allah tak izinkan lagi. Allah tak izinkan. Iaitu tentera As-Sufyan ni, tentera yang sangat kejam di Syria, di Damsyik sekarang. Yang sekarang ni dah dahsyat dah tuan-tuan. Yang lebih dahsyat nanti, kejam sangat. Mereka akan hantar tentera-tentera yang hebat untuk meruntuhkan Kaabah dan membunuh Imam Mahdi yang baru muncul di Mekah, baru dibai'ahkan di Mekah. Dia dengar berita Imam Mahdi dah mula keluar, mula muncul, mula dibai'ahkan, dilantik menjadi Imam Mahdi. Maka dia hantar tentera bunuh Imam Mahdi, runtuhkan Kaabah. Daripada Syam, di Syria, mereka dah sampai Madinah. Di Madinah Allah Ta'ala sebut mereka duduk di kawasan Baida. Di situ Allah tenggelamkan bumi, semuanya jatuh jadi kubur terus. Kata Aisyah, semua yang berada di situ tenggelam. Rasul kata, ya, semua tenggelam. Maksudnya tentera tadi pun mati di situ. Yang bukan tentera, orang tempatan, orang yang lalu, mungkin ada orang nak pergi umrah, mana tahu lalu di situ. Baida yang tempat tenggelam ni, kata ulama, di antara Masjid Nabawi dengan Masjid Bir Ali, tempat kita miqat, tuan-tuan. Kan kita nak pergi Mekah daripada Madinah, kita akan singgah satu masjid, Bir Ali, kita miqat, pakai ihram kan. Di antara perjalanan tu ada kawasan Baida yang tempat yang akan ditenggelamkan mereka yang nak meruntuhkan Kaabah. Jadi kata Aisyah, semua tenggelam, orang tempatan, orang umrah dan sebagainya, dan tentera yang jahat tadi semua mati. Tapi dibangkitkan di mahsyar nanti berbezalah. Allah asingkan. Yang ni tentera-tentera yang jahat bersama orang kafir. Yang ni mati dulu orang tempatan, peniaga situ, orang yang lalu nak pergi umrah mati syahid.
dikira mati syahid, duduk di tempat asing. Jadi Allah dah susun dah. Ini orang mati syahid, ini orang ahli ilmu, ini orang demikian, orang soleh, demikian. Digrupkan mengikut grup masing-masing. Kata Rasulullah SAW, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Kita akan dibangkitkan di mahsyar nanti tuan bersama dengan orang yang kita di dunia ni kita sebut-sebut selalu. Kita selalu baca kisah-kisah orang tu, kita kenal sangat dengan orang ni, maka kita akan bersama dengan mereka. Bertuahnya mereka yang sering baca sirah Nabi, baca sejarah-sejarah para ulama, para salihin dan sebagainya, sering. Maka mereka pun kenal nama ni, nama tu, kenal Abu Bakar, kenal Umar, Osman, Ali, sahabat-sahabat Nabi, kan, kisah-kisah Nabi baca sedia. Maka itu idola mereka, orang yang mereka sayang, orang yang mereka hormat, orang yang mereka kasih. Maka insya-Allah dia akan dikumpulkan bersama orang-orang tu. Kalau dunia yang dia sebut siapa? Pemain bola tu, bola ni semua dia kenal. Lahir kat mana, cinta dengan siapa, putus cinta, putus cerai dan sebagainya, semua dia tahu. Penyanyi itu, penyanyi ini pernah bercinta orang tu, pernah bercinta orang ni, lahir sana, macam-macam sejarah latar belakang kenal. Yang tu kenal, yang ni kenal penyanyi, tapi Nabi tak kenal. Sahabat Nabi tak kenal. Orang soleh, ulama-ulama tak pernah sebut nama dia, tak kenal, tak minat pun nak tahu hal kisah mereka. Jadi dalam fikiran dia ni, dia lebih di dunia ni, dia lebih pada siapa? Lebih pada orang kafir, na'udzubillah tuan-tuan, takut dibangkit di mahsyar nanti bersama dengan orang tu. Sebab tu kita jangan ada sikit pun benci kepada orang soleh tuan. Kan, kerana ni peluang kita nak berkumpul nanti. Datang seorang Arab Bedui tuan. Seorang Arab Bedui pada Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, aku ni suka sangat tengok sahabat-sahabat engkau ni rajin semayang, rajin baca Quran, rajin berzikir, masya-Allah, berjuang jihad fisabilillah, ramai sangat. Tapi aku tak mampu nak buat macam dia orang tu. Tapi aku suka dengan dia orang ni. Seronok tengok dia orang ni, tapi aku tak mampu nak buat, nak semayang banyak-banyak. Malas, tak rajin, kan? Maka Rasulullah kata, al-mar'u ma'a man ahab. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu kasih. Kat dunia ni kamu cinta dengan siapa, sayang dengan siapa, rajin sebut dengan siapa, baca sejarah-sejarah siapa, orang tu kamu akan dikumpulkan nanti di mahsyar. Tuan-tuan, tak rugi kita baca sejarah-sejarah para sahabat, dengar-dengar kisah-kisah sahabat, seronok walaupun berulang-ulang. Kan? Ni tak bila nak baca sejarah Nabi, dia ulang yang tu je, sejarah Nabi je, sejarah sahabat Abu Bakar je dia sebut nama tu, dia sebut nama Umar je, Osman, Ali je, yang lain. Bacalah sejarah-sejarah dunia ni, orang siapa yang belayar dulu, yang buat telefon, orang pertama buat. Tuan-tuan, na'udzubillah, bukan kita tak boleh baca benda-benda tu, tapi penghormatan kita, idola kita, orang yang kita ingini, sayangi adalah mereka-mereka yang soleh, yang berjaya. Malah kata Rasulullah SAW, umatku nanti akan dibangkitkan orang yang leka dengan semayang, abai semayang, bukan tak semayang, dia semayang tapi buat lebih kurang semayang ni. Semayang ujung-ujung waktu je. Maka dia akan dibangkitkan sama ada bersama dengan Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf. 4 orang Nabi sebut nama. Kenapa Nabi sebut 4 orang ni? Orang yang leka semayang, dia akan bangkit bersama salah seorang daripada 4 ni, digrupkan bersama dengan 4 orang ni. Rasulullah sebut bersama dengan Fir'aun, sebab Fir'aun dia jaga pemerintahan dia, mengutamakan pemerintahan dia daripada beriman pada Nabi Musa. Maka orang yang sibuk untuk jaga pemerintahannya, jaga kuasanya, sehingga tak sempat nak sembahyang, tak sempat nak buat kewajipan yang difardukan, tak sempat nak buat tu, sanggup langgar perintah Allah kerana nak jaga power dia, kuasa kedudukan dia, satu geng dengan Fir'aun. Yang kedua, Haman siapa? Menteri, nak jaga jawatannya, takut dipecat oleh bos, nak jaga nama baik bos. Yang macam tu perangai dia bersama dengan Haman, sampai abaikan sembahyang, tinggal kewajiban dan sebagainya. Qarun jaga harta, banyak sangat dia urus bisnes, harta di sana, harta sini, harta sana, harta sini, sehingga abaikan sembahyang, abaikan kewajiban-kewajiban. Maka dia sama satu geng dengan Qarun. Ubay bin Khalaf businessman, sibuk dengan urusan kerja sana, kerja sini, meeting, mesyuarat dan sebagainya, sampai tinggal. Bukan nak kata benda tu dihalang dalam Islam, tidak tuan, kerja-kerja, tapi kewajiban Allah Ta'ala utamakan. Sampai waktunya, cari tempat untuk kita tunaikan solat kita. Sampai waktu, sampai ke tempat yang sepatut kita buat benda yang sepatutnya di sisi Islam, dalam syariat kita terlebih dahulu. Ini orang yang tak leka. Kata Allah Ta'ala, dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala sebut,
fi buyutin adzinallahu an turfa'a yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'an dzikrillah. Businessman, orang yang sibuk dengan kerja tapi mereka takkan leka, takkan lalai dengan kewajiban Allah. Sembahyang, zakat, kewajipan yang Allah fardukan dia utamakan. Sibuk kerja juga tapi yang ni utamakan. Itu okey. Itu tak apa. Itu tak jadi larangan dalam sibuk kerja kita. Tapi nak sibuk ni sembahyang kemudianlah nantilah awal lagi setengah jam nak habis waktu pun awal lagi, 15 minit nak habis waktu pun awal lagi. Ini satu geng dengan Ubay bin Khalaf tadi. Sibuk dengan urus bisnes dia sana sini, meninggalkan kewajiban dia kepada beriman kepada Rasulullah SAW. Walaupun dia kenal Rasulullah itu adalah Rasul yang sebenar, kata-katanya betul, dia yakin dengan Nabi, tapi dia tak beriman kerana takut hilang kedudukan harta benda bisnesmen dan sebagainya. Maka na'udzubillah, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala sebut semuanya di mahsyar nanti Allah kumpulkan yang ni grup ni, yang ni grup ni. Hatta idza ja'u qala akadzabtum biayati, sehingga mereka dah sampai pengadilan di hadapan Allah Taala. Allah nak adili, nak cek semua amalan dia daripada kecil dulu dan sebagainya. Semua tuan. Bayangkan kita kalau kena cek kat airport tuan, mungkin tuan banyak pengalaman kan, kita pergi ke airport, dia cek habis. Tah dulu masa baru-baru apa ni, bangunan runtuh tu di New York kan, sampai habis kena masuk dalam, buka seluar sependa kena buat, kena tonggek lagi kan, kena buat macam-macam dia cek. Na'udzubillah, itu dah kira terseksa sangat dah kan. Apatah lagi di mahsyar nanti Allah akan cek satu persatu setiap nafas yang kita keluar dan masuk, setiap sen yang kita dapat dan kita belanjakan ke mana, semua Allah cek benar. Nak lepas seorang-seorang tu makan masa berapa juta tahun tak tahu, Allah alam. Itu dah satu siksaan. Kecuali orang yang benar-benar beriman, maka ada kelompok yang Allah masukkan syurga mereka tanpa hisab. Antaranya adalah orang yang sabar, yang mendapat tiket sabar di sisi Allah Ta'ala. Sabar di atas dia beriman dulu kat dunia, walaupun dia ditawar dengan tawaran-tawaran yang mencemar iman dia, dia tetap tolak nak jaga iman. Ini orang sabar. Walaupun dia diuji dengan ujian yang macam-macam, tapi dia tetap berpegang pada iman, sabar kepada Allah Ta'ala. Maka orang ni dapat tiket sabar, dia terus masuk syurga tanpa hisab. Walam tuhitu biha ilman qala akadzabtum biayati. Allah kata, adakah kamu dulu ni lawan aku, tak beriman dengan ayat aku, tak percaya dengan ayat aku? Walam tuhitu biha ilman, dan kamu pula tak mau belajar ilmu, tak nak cari ilmu. Alhamdulillah tuan, orang yang tak belajar ilmu ni satu dosa besar. Banyak kita dengar kadang-kadang orang kata kalau dia buat dosa tanpa ilmu, mudah Allah maafkan, dengan mudah. Tapi buat dosa dah ada ilmu, tahu kata benda tu dosa, dia buat juga, berganda besar dosanya. Kalau kita tak payah belajar lah kan, kita tak payah belajar, relax ya, buat dosa semua jadi mudah. Tuan-tuan, itu dikira orang yang tak ada peluang untuk belajar. Dah ada peluang, dah ada kesempatan, dah ada semua kelengkapan untuk belajar ilmu, tapi masih tak nak belajar. Ada guru untuk mengajar, masih tak nak belajar. Ada tempat nak mengajar, nak sebarkan ilmu, dia tak nak hadir dalam majlis ilmu. Orang ni diazab kerana dia kekal dalam kejahilannya, kerana dia tidak melaksanakan kewajipan menuntut ilmu. Allah Ta'ala sebut walam tuhitu biha ilman, sedangkan kamu tidak mencari ilmu, tak ada ilmu. Kamu dusta ayat aku dan kamu tak mau mencari ilmu. Amma dza kuntum ta'malun, atau apakah yang kamu telah lakukan dunia dahulu. Allah cek semua satu persatu sehingga dia dah dikenakan azab sebelum neraka ketika dihisab oleh Allah Ta'ala. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun, dan jatuhlah hukuman ditetapkan oleh Allah Ta'ala, hukuman yang Allah tetapkan ke atas mereka, azab disebabkan kezaliman mereka, iaitu mereka engkar kepada ayat Allah, tak belajar, tak mau cari ilmu untuk dapatkan ilmu dan menyelamatkan diri daripada kekufuran. Lalu mereka diam membisu, tak ada jawapan. Bila Allah tanya kenapa tak belajar, kenapa tak ni, tak boleh nak jawab. Tak ada jawapan yang sesuai nak jawab kan? Akhirnya dikenakan azab. Beri ruang pada azan dan setelah disambung insya-Allah. Surah ayat 86, alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara mubsiran inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memerhatikan
bahawa kami telah menjadikan malam untuk mereka berehat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguhnya yang demikian itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu, yang demikian itu adalah tanda kebesaran Allah Taala, kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah selalu berfikir bahawa Allah yang berkuasa menjadikan benda-benda yang hebat-hebat ni, malam bersilih ganti dengan siang yang terang benderang, itu semua ada tanda kebesaran bagi orang beriman. Orang yang tak beriman dia anggap benda tu fenomena alam, biasa, perkara biasa dan sebagainya. Tapi orang beriman nampak kebesaran Allah. Allah yang jadi macam tu, sebab Allah nanti yang akan panjangkan siang selama 6 bulan dan malam pula selama 6 bulan. Semua bumi ini akan menghadapinya. Di mana masa munculnya Dajjal nanti akan berlaku 1 hari dan 1 malam itu macam hitungan kita macam setahun. 6 bulan, 6 bulan, siang dan malam. Jadi Allah yang stopkan, Allah yang semua kuasa Allah. Semua dengan kuasa Allah. Jadi kita kena bersedia, walaupun kita dengar cerita tadi benda pelik-pelik yang keluar daripada perut bumi, binatang keluar daripada bumi, boleh bercakap pula tu macam cerita-cerita filem je pun, rekaan-rekaan. Tidak, tuan-tuan. Benda ni di bawah kuasaan Allah. Allah boleh hidupkan, Allah boleh matikan, Allah boleh keluarkan benda-benda yang pelik-pelik yang tak masuk akal pada fikiran kita pun. Allah boleh buat semua. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Semua tu orang beriman tetap yakin. Sebab tu tuan-tuan, cerita-cerita banyak benda-benda yang pelik ni, ahwal-ahwal kiamat contohnya, alam barzakh contohnya, benda yang mungkin pada akal kita tak boleh terima. Kalau ikut akal, tak logik dan sebagainya. Tapi kita jangan terima dengan akal, kita terima dengan iman. Sebab tu Allah kata inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Tanda kebesaran ni semua untuk beriman. Orang beriman dia terima, oh datang daripada Quran, oh datang daripada hadis, ini perkataan Allah Taala, ini perkataan Rasulullah SAW. Ya, saya terima walaupun pelik. Seperti mana berimannya Sayyidina Abu Bakar sehingga digelar As-Siddiq. Cerita Isra Mi'raj, tuan-tuan, akal mana boleh terima, tuan-tuan? Manusia mana boleh terima dengan akal? Tak logik. Pergi Palestin, naik ke langit 7, turun Palestin, datang balik Mekah 1 malam, tu pun bukan full malam, separuh malam dah sampai Mekah dah. Zaman tak ada teknologi roket, tak ada teknologi kapal terbang, tuan-tuan. Sekarang ni mungkinlah kita bolehlah kalau guna akal kita, tapi dulunya semua kepala manusia kalau guna akal semata-mata tak ada seorang pun boleh percaya cakap Nabi SAW. Tapi mereka terima bukan kerana akal, kerana iman, yakin. Sayyidina Abu Bakar bagi contoh pada kita iman macam mana. Abu Bakar kata, kalau itu keluar daripada mulut Nabi Muhammad, cerita yang lebih cepat daripada tu, lebih pelik daripada tu pun aku yakin. Sampai Abu Lahab, Abu Jahal dia kata, memang dah gila ke semua ni. Semua gila. Muhammad yang cerita pun gila, pengikut dia Abu Bakar pun gila semua dah. Kan? Benda macam tu pun boleh terima, dia kata. Sebab dia guna akal. Memang cerita alam akhirat, tuan-tuan, bukan akal yang menilai dia betul tak betul. Jangan. Kalau kita guna akal, kita takkan percaya alam barzakh, tuan-tuan. Mana ada malaikat boleh soal dalam alam barzakh. Kita pergi korek kubur orang baru tanam tadi, kita korek tengok jasad dia macam tu. Dia walaupun dia tak semayang contohnya, mungkin kita tak nampak dia tangan dia hancur ke apa sebagainya, kena pukul. Dan kalau hadis sebut kubur ni mungkin jadi syurga ataupun jadi liang neraka. Taman syurga ataupun liang neraka. Kita korek selepas kita kubur sekejap, tanam sekejap, kita korek tengok. Nampak syurga? Tak nampak. Nampak neraka? Tak ada. Akal tak boleh terima, kan? Kan? Tapi kita terima sebab dia datang daripada Nabi, kita yakin dengan Nabi. Sebab dia datang daripada Quran, kita yakin dengan Quran. Iman tu yang kita terima tu adalah tapisan iman, bukan tapisan akal. Sebab tu Allah Taala sebut semua benda yang pelik-pelik tadi, cerita dabah keluar daripada bumi, Dajjal keluar demikian tandanya, itu Nabi Isa turun daripada langit macam tu, tak pakai oksigen lah apa semua, kan? Sebab dia hadis, selagi dia Quran, iman kita terima. Walaupun akal kita fikir macam tak logik ni, mana boleh manusia keluar daripada angkasa yang tinggi, daripada langit tanpa pakai oksigen begini, kan? Tidak. Kita tetap iman kita tu datang dari Quran, datang dari yes terus. Tak ada ragu-ragu lagi dah. Allah Taala sebut wa yauma yunfakhu fisur, malah lebih dahsyat yang akan berlaku hari kiamat nanti, pada hari yang Allah dan ingatlah pada hari ditiupkan sangkakala. 2 kali peristiwa tiupan sangkakala. Macam mana rupa sangkakala kita tak tahu, kan? Dan mematikan semua benda yang hidup, tiupan yang pertama, dan tiupan yang kedua menghidupkan semua benda yang mati.
mematikan semuanya yang hidup kecuali beberapa orang malaikat yang Allah izinkan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut illa man syaa Allah, kecuali orang yang Allah izinkan, iaitu yang tak mati dengan tiupan sangkakala adalah malaikat Israfil sendiri, yang dia tukang tiup. Malah dia dan Israel yang tukang cabut nyawa tu tak dimatikan oleh Allah Ta'ala. Mereka dimatikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian wa kullun atau dakhirin, dan kesemuanya akan datang kepada Allah dengan keadaan tunduk dan patuh. Waktu tu bila tiupan yang kedua dihidupkan balik, seperti dalam ayat yang lain akan disebut, maka dihidupkan balik semua manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dihidupkan semula. Walaupun jasadnya dulu terbakar, hancur, tak nampak langsung kesan, walaupun jasadnya dibaham oleh binatang buas, tak ada langsung tulang-tulangnya, walaupun hancur terus, tetap akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Akan berlakulah proses hisab, mahsyar dan sebagainya. Wa taral jibala tahsabuha jamidah, dan engkau akan melihat gunung ganang yang engkau nampak duduk tetap besar, tapi akan hancur nanti satu hari. Menyangka dia membeku keras macam tu, padahal ia bergerak cepat seperti pergerakan awan. Demikianlah perbuatan Allah yang telah membuat tiap-tiap sesuatu dengan serapi-rapinya dan sebaik-baik ciptaan. Sungguhnya ia amat mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Jadi nak tunjuk kekuasaan Allah, Allah boleh buat benda yang memang luar biasa dan akal kita tak mampu nak fikir, Allah mampu buat. Dan semua tu kita akan hadapi kalau kita dipanjangkan umur sampai waktunya, Allah alam. Tapi oleh kerana itu hendaklah kita minta supaya kita selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman yang semakin dahsyat, tuan-tuan. Tanda semakin dahsyatlah fitnah ni, tuan-tuan. Semakin dahsyat. Tengok sekarang ni, masya-Allah, kan. Orang macam-macam lah, orang boleh buat fitnah pada orang tu dan sebagainya. Dengan video pun boleh buka kepala orang lain. Gambar tertelah lah gambarnya, kita boleh buat sendiri dengan application yang free kita boleh olah-olah gitu kan, buka kepala orang lain, badan orang lain. Jadi sumber fitnah tu semakin banyak. Ini tanda bahawa sampai ke kemuncak fitnah yang paling besar nanti, iaitu kemunculan Dajjal. Dah ke arah tu dah. Fitnah-fitnah jadi bualan-bualan orang, makanan harian orang je. Jadi seolah dah membawa ke arah fitnah yang sangat dahsyat, iaitu Dajjal, kemunculan Dajjal nanti. Oleh kerana itu pesanan Nabi SAW untuk kita selamat daripada keadaan ini, beberapa perkara Nabi pesan. Yang pertama, jangan tinggalkan bacaan surah Kahfi pada setiap hari Jumaat. 24 jam tu kita pilihlah waktu mana pun nak baca satu surah je. Saya rasa satu surah kalau orang baca perlahan-lahan, slow, ada satu tempat saya buat tadarus, orang tak, budak-budak yang tak lancar ni baca sangkut sana sangkut sini, makan masa dalam 40 minit, tuan-tuan, habis surah Kahfi kan. 40 minit, lama 40 minit kan. Alah, queue kat KFC contohnya, lebih sejam beratus orang queue kat kat mana nak beli tiket bola ke apa, berdiri lama sejam lebih, okey je. Ini nak baca duduk, nak baca surah Kahfi, tak larat. Ini penyelamat kita, tuan-tuan, kata Nabi. Kalau tak mampu buat lama macam tu, okey, ada lagi yang pendek sikit, tapi kena hafal 10 ayat pertama surah Kahfi, kata Nabi. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama surah Kahfi, terselamat dia daripada fitnah Dajjal. Dajjal takkan boleh buat apa-apa pada dia, selamat. Sama ada dia mati dulu sebelum munculnya Dajjal, ataupun kalau dia sempat hidup waktu Dajjal pun dia selamat daripada fitnah Dajjal. Dan juga didoakan, Nabi ajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal, wa a'udzubika min adzabil qabri wa fitnati min adzabin nar. Doa yang dibaca sering oleh Nabi, iaitu selepas fil alamin innaka hamidum majid, dalam tahiyat kita terakhir sebelum kita bagi salam. Baca doa tu, salah satunya adalah minta jauh daripada, ya Allah, kami minta perlindungan Engkau daripada fitnah kehidupan dunia dan akhirat. Kami minta jauh daripada Engkau daripada fitnah Dajjal, jauh daripada azab kubur, jauh daripada neraka Jahannam. 4 perkara ni Nabi minta doa sering dalam sembahyang, setiap sekali sembahyang sebelum bagi salam. Selepas baca tahiyat fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam, waktu tu dia baca doa. Jadi ini antara benda-benda yang Nabi dah bagi dah tips untuk kita, untuk selamat daripada penyakit Dajjal, fitnah Dajjal. Mudah-mudahan kita usaha untuk amalkan, tuan-tuan. Malah yang hafal 10 ayat pertama surah Kahfi, tuan-tuan, saya yakinlah kalau tuan-tuan baca setiap hari kan,
satu hari baca tengok Alhamdulillahilladzi, contohnya mula daripada 1, 2 sampai 10 sadaqallah, esok baca 1 sampai 10. 40 hari, saya rasa 40 hari boleh pejam mata baca, boleh ingat kan. Baca dengan tengok setiap hari, insya-Allah itulah cara kita nak mudah ingat Al-Quran, baca setiap hari. Jadi mudah-mudahan kita berusahalah untuk cari jalan penyelamat seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi lah yang mengetahui segala-galanya, kerana semua wahyu ilham wahyu daripada Allah Taala sampai kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada kita, dan apa yang Nabi sampaikan itu adalah benar dan tidak boleh diragu-ragukan lagi. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi. Allah barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadha, barik lana fi qira'atina hadhihi, waj'alhu hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. اللهم اشرح لنا صدورنا في فيض الايمان بك يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.